nak kongsi link ni atau tidak, tengoklah macam mana. Okay. Untuk simpanan saya, okay. Masih kurang yakin dengan Shaklee. So objektif pada malam ni ada 4. Yang pertama adalah nak kukuhkan, pasakkan keyakinan dengan apa yang kita buat sekarang, iaitu bisnes Shaklee. Sebab sangat penting untuk kita yakin dan betul-betul yakinlah, tidak ada rasa goyah. Yang kedua, kenapa kena yakin? Bila kita yakin, kita tak buat sambil lewa, kita akan start cipta impian yang besar-besar dengan Shaklee dan kita akan move toward it. Kita ada action, bukan kita nak duduk saja. Okay, faham? Yang ketiga, bila kita yakin, kita akan enjoy walau apapun cabaran. Contoh macam tadi kan, line kacau. Tapi adakah ia mematahkan semangat saya? Tak. Sebab saya kata aku nak buat kebaikan, aku nak berkongsi. Tadi saya doa, ya Allah Tuhanku, berilah kemudahan untuk aku berkongsi. Aku ni nak memberi manfaat ni. Aku nak semua downline aku yakin yang Shaklee ni adalah bisnes yang terbaik. Yes, enjoy itu penting. Walaupun tadi ada gangguan, tapi saya tak patah semangat. Dan juga contohnya, saya bagi contoh tadi kan, kalau siapa yang dengar, maaflah ulangan, tapi saya akan cerita. Contohnya, siapa yang sini suka durian? Kan, suka durian. Tiba-tiba ada orang offer, jom pergi dusun durian. Dusun durian ni tak ada kat bandar. Dia kena ada dekat kampung, dekat hutan. So perjalanan ke dusun durian tu akan ada halangan-halangan dan cabaran-cabaran. Mungkin kereta pancit, mungkin masukkan lubang, mungkin nanti dah sampai dusun, even dah sampai dusun ada pacat, ada binatang yang tak kisahlah ular ke apa kan, nyamuk dan sebagainya. Tapi itu cabaran-cabaran. Tapi disebabkan dia tahu, dia yakin, dia sampai nanti dia boleh makan durian yang terbaik, dia sampai nanti dia boleh makan musang king ke duri hitam. So dia akan tak kisah apa saja ujian. Dia tak apa, nanti aku akan dapat menikmati kejayaan, itu durian. Ataupun kita nak pergi air terjun, tapi kita nak pergi Swiss contohnya kan. Walaupun zaman COVID, walaupun katakan kena pakai mask 24 jam, aku tak kisah, itu cabaran kecil je. Sebab aku nak pergi travel Swiss dah 3 kali ni, Shaklee rancang dan tangguh. Tak kisah, aku akan enjoy semua cabaran, aku akan hadapi dengan happy sebab nanti aku akan sampai ke Switzerland, syurga dunia. Yang orang cakap syurga dunia tu kan. So, bila kita yakin, kita mudah nak yakinkan orang lain. Ada orang dia yakin dengan company, dia puji company. Ada orang yakin dengan produk, dia puji produk. Ada orang yakin dengan upline, dia puji upline. Tapi dengan diri sendiri tak yakin. Kan? Tak guna yakin dengan upline, dengan company, dengan business planning, tapi tak yakin dengan diri sendiri. So kita kena ada semua keyakinan ni, business, company, bonus yang Shaklee bagi, compensation plan tu, upline, mentor, diri sendiri pun kena yakin. Okay. So saya harap, saya doakan, saya yakin dan percaya, saya doa, ya Allah Tuhanku, siapa yang diizinkan untuk masuk kelas malam ni, tak kisahlah nak dengar live ke kan. Kalau nanti kita nak share recording ke, saya tak decide lagi. So Allah berikan kejayaan yang cemerlang dalam Shaklee. Allah capaikan impian-impian dia dengan Shaklee. Amin. Okay. So next adalah kenapa saya rasa penting. Sebab saya melalui fasa-fasa yang tak yakin. Saya pecah rahsia malam ni lah. Okay, yang pertama, tak yakin saya pada Shaklee. Pada mula-mula saya buat bisnes Shaklee. Okay, saya masuk Shaklee 2006. 2010 baru saya buat bisnes. Mengambil masa 4 tahun. Pada masa tu saya seorang engineer Petronas. Satu office lah dengan Master Ira. Siapa lagi situ Master Ira dengan upline saya. Dan pada masa tu upline saya Kak Cherry dengan Kak Norita ajak saya buat bisnes 2009. Pada masa tu saya tak yakin sebab saya rasa macam buat apa aku nak buat bisnes lagi sebab aku dah ada kerja tetap. Aku dah ada gaji yang besar. Besar lah, tapi ujung bulan habis juga. Pada masa tu bonus saya dalam gaji saya dalam 4,000, 5,000 macam tu. So disebabkan tidak yakin kan, saya tak join business sebab tak yakin. Kemudian sebab saya pandang MLM gitulah. Siapa ada mindset begitu. Itu saya yang dulu. So bila upline ajak, saya tak buat, saya mengambil masa setahun. Tiba-tiba upline saya datang, kata Laila ada doktor buat Shaklee tau, bonus dia 15,000. Yang pertama dia doktor, saya kata Shaklee ni bukan calang-calang lah. Yang kedua adalah
bonus 15,000. Pada masa tu saya mencari side income. Sebab saya anak sulung, saya banyak tanggungjawab, saya nak balik, saya di Miri, Sarawak. Saya nak balik selalu ke kampung, saya nak manja, saya nak balik kalau boleh tiap bulan nak balik. Company hanya bagi setahun sekali balik. So saya banyak impian. Lepas tu tak apalah. Pada masa tu saya buat tadi kan, bukti yang upline bagi, bonus, Shaklee. Pada masa tu tak ada kelas online macam ni, tak ada. Kita orang pakai zaman tu WhatsApp pun tak ada, pakai SMS, kelas pun tak ada. Saya naik master dengan hanya satu kelas, alhamdulillah, satu kelas offline. And then apa yang tu saya cerita next. Dan apa saya buat istikharah. Disebabkan saya istikharah, disebabkan bukti-bukti yang upline bagi, saya yakin dan saya bermula dengan Shaklee. Tu ya ketidakyakinan saya dan bertukar kepada yakin. Lepas tu saya harungi cabaran. Cabaran ada. Setahun saya tak ada downline. Struggle ujian. Dulu masa tu dah ada Facebook, tapi buka Facebook disebabkan nak buat bisnes. Okey, ketidakyakinan yang kedua. Pada masa saya nak resign. Okey, saya nak master, saya start 2010. Saya start bisnes 2010. 2012, Disember 2012 saya master coordinator. 2 tahun lebih lah. Dan pada masa tu saya cakap dengan diri sendirilah, saya seorang engineer. Saya cakap, ya Allah, ini talk to myself and talk to Allah lah. Allah, kalau bonus aku, bonus Shaklee 2 kali ganda dengan gaji aku sekarang, aku resign. Tapi saya tak bagi tahu suami, tak bagi tahu mak ayah, tak ada. Mak saya ni harapan family, anak sulung. Dan pada masa tu Allah bagi 2 kali ganda. Tapi saya masih belum yakin. Apa yang saya buat pada masa tu? Saya cakap, saya tukar target. Tak apalah ya Allah, 3 kali ganda lah. Main tarik-tarik tali kan. Alhamdulillah pada masa saya Disember 2017 tu, bonus saya naik master, bonus saya pada masa tu 33,000. Which is 3 kali ganda daripada, lebih 3 kali ganda daripada gaji hakiki saya. Gaji saya pada masa tu 9,000 lebih. Tak sampailah 9 tahun saya bekerja dengan Petronas, 9,000 lebih, lagi RM100 macam tu lah, naik 10,000. Pada masa tu saya masih, betul ke aku nak buat Shaklee ni? Betul ke aku nak resign ni? Betul ke aku nak fokus ni? Kerja saya sangat berat. Saya kerja seminggu 7 hari. Malam pun kerja sebab saya jaga telaga minyak. Tengah malam pun bos di office call. So dia punya demand kerja tu terlalu berat, weekend call, sentiasa kena kacau. Ada anak kecil, weekend pergi office bawa anak-anak. So that's why saya kena berhentilah, tapi saya nak ada duit. Sebab saya anak sulung, saya nak enjoy, saya nak belanja mak ayah, saya nak belanja adik-adik. Adik-adik masih belajar, saya kena bagi duit macam tu. So apa saya buat pada masa tu? Saya istikharah. Ya Allah, saya istikharah, saya plan. Setahun lepas masa saya resign, saya plan Disember 2013. Tapi bila saya buat istikharah, Allah beri ilham, beri kejadian-kejadian yang mana akhirnya saya resign pada Julai 2013. Pada saya master coordinator, saya resign 2013. Dipercepatkan dan Allah hadiahkan pada masa tu trip umrah pertama dengan Shaklee. Bila saya pergi umrah tu, dalam Raudah, saya solat hajat je, ya Allah mudahkan urusanku. Nampak tak? Bila kita yakin, kita akan all out. Kita akan tidak sambil lewa, kita akan buat bersungguh-sungguh. Okey. Lepas tu, jadi master coordinator. Keyakinan saya yang ketiga, tergugat lagi. Itu sebab saya rasa penting sangat topik ni untuk you all betul-betul yakin dengan Shaklee. Okey, yang ketiga, pada masa saya dah master coordinator ni, orang lama-lama tahu. Orang lama-lama macam, siapa yang lama Alang, siapa lagi? Faiza Syakira, G Fauzia ni tahulah cerita lama-lama. Ivy, Ellie tahu cerita. 2014 Shaklee difitnah seluruh Malaysia. Pada masa tu sale Shaklee jatuh. Hai Ellie. Pada masa tu sale Shaklee jatuh dan goyah. Ramai orang berhenti buat Shaklee tahu pada masa tu. Dan pada masa tu saya cakap dengan Allah, ya Allah Tuhanku, adakah bisnes Shaklee ni bisnes yang betul? Aku nak teruskan ke tak? Masa tu baru start. So aku nak teruskan ke tak? Keyakinan saya digugat kali ketiga.
That's why saya katakan sangat penting untuk you yakin betul-betul untuk you bergerak betul-betul. Okay, pada masa tu Allah hantar saya pergi ke US Global Conference. Saya doakan siapa yang ada dalam ni suatu hari nanti boleh sampai ke US untuk Global Conference. Di sana you akan bertambah yakin. Apa situasi yang boleh menyebabkan saya yakin? Pada masa tu saya dijemput untuk saya, Master Zura, Master Ira ada ke? Master Ira, master-master yang muda-muda ni dijemput ke dinner, black tie dinner. Pada masa tu Shaklee kata, okay. Kan Ellie ni dia apa tu special sikit. So pada masa tu dijemput black tie dinner kami ni baru masa tu saya 2014, maksudnya saya baru buat Shaklee 2010, 4 tahun lah. Okay. Roger Barnett CEO kata okay semua bangun, semua master bangun. Siapa yang bawah 5 tahun duduk. Kita orang duduk lah, kita orang kan 5 tahun ke bawah. Siapa yang 10 tahun duduk. Siapa yang 30 tahun duduk. Duduk makin sikit orang. Siapa yang 50 tahun duduk, tinggal yang 50 tahun, 30 tahun ke atas. Bayangkan diorang buat bisnes Shaklee dah 50 tahun dan bergenerasi, bukan generasi pertama, ada yang generasi ketiga. Mantap, maksudnya Shaklee ni adalah sustainable business yang boleh bertahan lama, yang boleh diwarisi. So adalah masa kita orang cakap-cakap tu, ada satu kes yang betul-betul meyakinkan saya tentang Shaklee. Pada masa tu seorang lelaki master coordinator, kita orang sembang-sembang, saya pergi join masuk. So dia kata, dia buat bisnes Shaklee daripada legacy ibunya. Ibunya masa mula-mula buat Shaklee, dia orang masih kecil, dia 3 beradik, ibu suri rumah tak kerja. Lepas tu tiba-tiba ayah dia kena tangkap sebab mengedar dadah tu, hisap dadah saya tak ingat tapi berkaitan dadah lah. So ayah dia kena tangkap, masuk penjara. So ibunya terkontang-kanting. Ibunya start bisnes Shaklee pada masa tu. So ibu tunggal ni start bisnes Shaklee dan akhirnya ibunya meninggal dan dia mewarisi bisnes Shaklee tu. Pada masa tu. Dia wariskan bisnes Shaklee, dia dah master coordinator dan dia teruskan legacy. Kita orang tanya, berapa bonus? Dia tak bagi tahu lah. Dia kata lebih daripada 50k USD sebulan. Maksudnya 6 figure kan? Lebih kurang 200,000. Lepas tu ada seorang tu, dia mewarisi daripada nenek. Nenek bagi dekat mak, mak bagi dekat dia. Maksudnya dia menambah keyakinan lagi, this is the right business for me. InsyaAllah lebih ramai ibu-ibu yang, especially ibu-ibu yang tak ada masa macam saya dulu, boleh buat bisnes dari rumah. Mungkin bukan sekarang resign, tapi suatu hari nanti. Dan jika kita ada pilihan untuk resign, kita betul, insyaAllah, insyaAllah. Pak Izzah semangat. Okay. So di situlah saya bertambah yakin. Lepas tu saya tak paling ke mana-mana dah. Saya percaya dengan istikharah yang saya buat. So siapa yang rasa macam tak yakin, lepas dengar ni pun kurang yakin ataupun nak tambah keyakinan, you all kena decide, you all buat istikharah. Okay, next. Okay. Next, apa yang saya nak cerita? Kalau selalu kan orang cerita why Shaklee, macam Mela hari tu buat why Shaklee dekat team kan. So why Shaklee, kenapa Shaklee, company bagus, bonus macam tak pernah sikit bonus, semua-semua tu lah. Tapi malam ni saya nak cerita apa yang saya dengar daripada mulut Roger Barnett sendiri. Macam mana dia jumpa Shaklee, macam mana Shaklee is a future business. So bukan yang sharing biasa-biasa. Untuk koordinator ke atas, mungkin you all dah dengar cerita ni daripada Roger Barnett. Tapi hari ni saya akan cerita untuk yang bukan koordinator ke bawah, untuk you bertambah yakin, untuk you pergi jauh dalam Shaklee. Dan antara benda-benda yang menambahkan lagi keyakinan adalah bila Roger Barnett berkongsi tentang pengalaman dia, macam mana dia jumpa Shaklee. Dan cerita ni pun saya baru first time dengar. Walaupun saya dah lama kan. Kalau dulu cerita dulu kita dengar anak Roger kena asma, anak Roger ada alahan, lepas tu wife dia, bini dia beli basic H, betul tak? Betul tak? Yang tu yang kita dengar kan? Itu saya tak dengar daripada Roger tau. Saya dengar daripada upline dan juga cerita dari Oprah tu. Yang ni direct daripada mulut Roger. So persoalan dia, adakah Shaklee di bisnes ni boleh bertahan 50 tahun akan datang untuk anak kita, untuk cucu kita mungkin. Dan adakah bisnes Shaklee ni bisnes terbaik untuk kita? Adakah betul bisnes Shaklee ni
bisnes yang aku nak bergabung sampai bila-bila, lifetime business. It's not only side income, it's not only part-time job, but lifetime career. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, siapa Roger Barnett? Untuk orang-orang baru, untuk orang lama dah kenal dah. Panggil apa? Abang Roger, Pakcik Roger, dah kenal dah. Untuk orang-orang baru, Roger Barnett ni bagi saya seorang visionary leader. Dia nampak ke depan, dia nampak future. Itu sebab contoh-contoh nampak future kan. 5 tahun yang lepas, ingat tak? Kita buat online business. Shaklee dah start online business. Pada masa tu Amway, bisnes-bisnes lain kan, MLM lain tak start lagi online business. Tapi Roger Barnett dah start. Nampak tak? Dan 5 tahun sekarang kita dah ke depan daripada network marketing yang lain. Kalau kata siapa ingat masa, tak silap saya masa NC, National Conference. Pada masa tu saya kot bagi speech. Bukan. Pada masa tu 5 tahun yang lepas. So dia seorang yang genius dalam bisnes. Dia bukan sekadar teori. Perasan tak, ada orang dia sekadar teori, dia cakap tapi buat bisnes tak boleh. Kan dia buat bisnes dia lingkup. Sekadar teorinya bagus. Tapi Roger Barnett ni dia ada teori, ada praktikal, ada bukti, ada proven success. Dan dia seorang yang berjiwa besar. Nanti saya cerita apa yang saya katakan berjiwa besar. Berjiwa besar, dia bukan sekadar nak untung saja. Okay. Dia genius, bijak. Dia degree of Yale College, law degree Yale Law School, MBA Harvard Business School, dan dia juga adalah Public Health Leadership Council dekat Harvard School. So, dia ni seorang orang penting dalam bijak. Orang nampak dia bijak, orang nampak dia boleh memimpin. Dia adalah true leader. Okay. So, macam mana Roger dia berjumpa Shaklee? Semua orang ada cerita kan, success story. Macam mana you all jumpa Shaklee, macam mana you all jatuh cinta dengan Shaklee, semua ada. Macam itulah juga Roger Barnett. Okay, Roger Barnett ni seorang DNA usahawan. Kalau orang kita kalau kata orang bisnes kan, kalau atuk, nenek, mak ayah orang bisnes, kita panggil DNA bisnes. Darah tu darah apa tu? Darah bisnes lah. Macam kata darah, you all mungkin darah hijau kan. Darah hijau, darah apa? Dulu saya darah hijau juga, darah Petronas. Darah hijau, darah Shaklee. So you all darah hijau tak? Dia macam darah tu memang orang bisnes dah. Dia punya pak saudara, atuk, ayah dia orang bisnes. So dia memang dah ada banyak bisnes yang sukses sebelum dia jumpa Shaklee. So ayah beliau seorang usahawan. Ayah beliau siapa? Ayah beliau adalah seorang pemilik luxury fashion Burberry. Cuba komen, siapa tahu Burberry? Ramai tahu ni, saya dulu tak tahu. Burberry. So Burberry, macam saya pergi US hari tu, saya dapat peluang lah untuk beli Burberry. Beli bukan sebab Burberry, beli sebab Roger Barnett. Roger Barnett, ayah dia pemilik Burberry. Sebenarnya dia pun mewarisi Burberry tu. Tapi sebab dia nak fokus Shaklee, dia bagi Burberry tu balik. So ayah dia cakap apa tau? Ayah dia kata, Roger, bag dia masa tu Master Zura pun beli. Bag dia 8,000 masa tu diskaun dapat 6,000. So masih ada bag tu. Okay, Roger, real wealth and real impact are created over the long term. Katanya kekayaan yang sebenar dan impact ataupun kesan yang sebenar, kesan yang bagus dibina dalam masa yang panjang. Success require time. Dan pada masa tu Roger cakap dekat ayah dia, ayah ni old school lah. Tak boleh lah. Dia orang muda kan, darah muda. Dia kata, ayah ni old school. Sekarang ni zaman orang nak cepat. Pada masa tu tahun 2000 lebih lah. So pada masa tu, dia start internet business beauty.com. So beauty.com ni berjaya. Beauty.com ni berjaya. Tapi 5 bulan lepas tu dia jual. Bila dia jual, pada masa tu market crash. Beauty.com tu hancur. Luckily lah dia jual sebelum internet business tu hancur. Pada masa tu dia start, bila beauty.com tu hancur, pada masa tu baru dia start
dengar apa cakap ayah dia. Kan biasalah langgar dinding kan. Lepas tu baru nak dengar cakap. So dia buka mata lah sebab ayah dia ada proven success. Ada fashion, luxury fashion yang berjaya. Kan? So pada masa tu dia form satu team untuk cari satu bisnes yang dia boleh bergabung, yang dia excited every day, yang dia boleh contribute jiwa dia dengan bisnes tu. Dia nak selalu bersemangat, sentiasa bersemangat. So dia create lah satu team. Dia bukan seorang-seorang cari tau. Kan kita kalau kita nak cari bisnes, mungkinlah kita nak cari bisnes, kita Google seorang-seorang je, kita fikir seorang-seorang je, mungkin kita tanya suami, tapi dia ada satu team yang memang pandai, memang jenis, think tank, marketing terror, semua terror. So pada masa tu dia cakap macam ni, aku nak cari satu bisnes yang boleh grow dalam masa 50 tahun lagi pun bertahan dan terus grow. Itu syarat yang pertama. So, diorang carilah, cari beratus company. Bukan satu, bukan dua, bukan 10, tapi beratus company. Dan pencarian diorang mengambil masa 3 tahun setengah. Cuba tulis 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Cuba komen sikit. Saya nak tengok you all aktif ke tak ni. 3 tahun setengah pencarian untuk cari bisnes yang paling sesuai pada masa tu. 3 tahun setengah. 3.5 tahun. 3.5 tahun. So, pada masa tu, dia jumpa satu bisnes. Bagus, siapa yang komen ni saya doakan berjaya. Okey, 3 tahun setengah tu dia jumpa satu bisnes yang dia kata bisnes ni tak akan lapuk di zaman. Bisnes ni akan terus berkembang, iaitu adalah health and wellness. Health and wellness. Okey, health and wellness ni terbahagi kepada dua. Satu, pharmaceutical, farmasi, ubat-ubatan. Yang kedua adalah prevention, suplemen vitamin ni. So dia kata, so dia fikir, dia orang decide lah, dia kata kalau bisnes farmasi kita harap orang sakit dulu kan, betul tak? Kita harap orang sakit dulu so that kita boleh jual produk, betul tak? Tapi dia tak nak benda tu. Dia kata kita ambil prevention, which is prevention ni kita make a better life, kita prevent orang sakit. So kita tak nak tunggu orang sakit. So pada masa tu 20 tahun yang lalu, pada masa tahun 2000 hingga 2003 ni, dia dah nampak orang nak ke arah healthy style, healthy lifestyle, healthy life younger, longer, vitality ni bertenaga, kuat dan aktif. Dia dah nampak benda tu. Tu saya kata dia seorang yang visionary, dia nampak. Kalau kita nampak tak 20 tahun lagi apa? Kan? Okay. So nurse cakap jantan, nurse kejam tunggu orang sakit kan. So okay. So dia nak, dan yang kedua dia nak bawa, yes, prevention is better than cure. Dia nak bawa satu bisnes yang boleh bawa perubahan hidup kepada orang lain, yang beri impact pada kehidupan million people. Bukan sekadar macam kata contoh masa tu dia pegang gelas tau. Dia pegang gelas, dia kata bukan sekadar macam buat gelas ni bisnes juga, tapi macam tak bagi real impact, tak bagi impact yang sangat hebat. So dia nak bagi impact orang life better, life happily, sihat, kaya, bertambah kaya, happy, positif. Dia nak benda tu. So diorang cari. So diorang dah decide nak buat prevention. Dia cari, dia jumpalah Shaklee. Pada masa tu dia tak tahu. Dia pernah dengar Shaklee tapi dia tak kenal Shaklee. So dia kaji lagi, Shaklee ni apa? So baru dia tahu pioneer Shaklee ni adalah Dr. Sephora Shaklee. Orang US juga. So Dr. Sephora Shaklee invented multivitamin 1105 tahun yang lalu. Kemudian Dr. multivitamin yang pertama, Vitalize Mineral, yang pertama di dunia. Kemudian Shaklee juga invent first plant-based protein in the world. ESP tu adalah first plant protein in the world. Tak ada kat sini. Yang pertama, bukan syarikat lain, Shaklee. Tapi yang baru tahu ESP tu plant-based protein pertama di dunia. Siapa baru tahu? Vitalia tu, vitamin tu singkatan daripada Vitalize, vitamin dan mineral. Vitamin. Okay. So Shaklee ada the highest quality product. SP saya baru tahu. Betul. Tengok. SP multivitamin yang pertama di dunia.
protein base yang pertama di dunia. ESP. Dan highest quality product, most clinical proof. Dan reputation dia 60 tahun. Ada reputasi 60 tahun pada masa itu. So pada masa itu Roger dah happy. Roger Ivy baru tahu. Roger study business model Shaklee pada masa tu. So 3 tahun setengah, ambil masa 3 tahun setengah. Dan Roger sangat excited pada masa tu, dia call Shaklee. Shaklee pada masa tu dimiliki oleh Japan Pharmaceutical. Okay, tak apa, bagus. Japan Pharmaceutical. So Roger call lah. Lepas tu dia kata, Hi, I'm Roger Barnett. I want to buy Shaklee. So, orang Japan ni kan, dia ada harga diri yang tinggi. Dia ada macam, kan dia orang bahasa Inggeris pun dia orang tak kisah. Dia orang guna bahasa Japan. Dia orang guna bahasa Japan. Betul, Ellie dengan husband selalu pergi Japan kan. Tahulah Japan macam mana kan. Semua signboard dia Japan je. So, orang Japan cakap apa? Shaklee is not for sale. Pada masa tu, Roger Barnett sangat kecewa. Dia offer nak beli tapi it's not for sale. So tak apa, lepas seminggu pada tu, Roger Barnett beli tiket nak pergi Jepun. Hi, I'm Roger Barnett. I want to visit Shaklee. I want to buy Shaklee. How much? Dia tanya berapa. Pada masa tu orang Jepun cakap tau. Dia pun cakap apa? Please enjoy your company. We are not interested. We don't want to sell. Shaklee is not for sale. Saya dengar saya gelak gila macam kena reject. Kena reject. So Roger Barnett sangat kecewa pada masa tu. Dan tak apalah kecewa. Kecewa kena reject dah 3 tahun setengah study tentang bisnes yang paling bagus. Dah jumpa Shaklee tapi kena reject macam tu. Nak beli, bukan ambil free, nak beli. And then pada masa tu, dia orang sambung pencarian selama 1.5 tahun. Total 5 tahun. Hai, arigato. Jepun comel. Okay. Pada masa tu, lepas 1.5 tahun dia jumpa company yang bagus juga pada masa tu, tapi dia kata marketing strategi memang genius. Tapi dia tak jumpa benda yang dia nak. Dia nak ni clinical study, dia nak R&D, dia nak semua benda-benda tu. Tapi company tu tak ada. Company apa? Dia tak beritahu. Mujur dia tak beritahu. Kalau tidak, saya dah pecah rahsia pada anda semua pada malam ni. And then, nak jadi cerita, nak jadi rezeki dia. Nak jadi rezeki kita juga. Setahun setengah lepas tu, Shaklee Pharmaceutical dia merge dengan company lain. So company dia orang jadi besar. Biasalah bila kita merge company ni, kita akan buang company-company yang mungkin kita rasa macam kita tak nak fokus dekat situ. Mungkin kita rasa macam kita nak fokus dekat bidang lain. So Roger tahu je benda tu, Roger terus call, dia kata I want to buy Shaklee. Pada masa tu lepas dia orang merge tu, dia orang setuju menjual dengan harga 310 juta USD. 310 juta. Okey, cuba tulis 310 juta USD bukan RM. 310 juta convert to RM tak 1 bilion kan. Okay, 310 juta campur dengan kos pencarian 5 tahun tu berapa? 20 juta USD. So Roger Barnett kata, you all sekarang beruntung. You all masuk Shaklee macam mana? 310 juta USD. Mahal tak? So kita sekarang beruntung. Sebab saya masuk Shaklee free. Saya beli produk RM1,000, saya dapat free membership. Ada masuk sekarang, siapa yang masuk, siapa yang bulan ni lagi untung? Beli twin pack, Cinch, free membership, free postage. Postage saya dulu RM20 rugi. Postage membership RM65. Okay, Mela RM65 je. Kalau nak banding. So siapa lagi bijak? So Roger kata, kalau lah saya jadi you all, kalau saya jadi you all, dia kata, saya tak ada peluang you all terus join dengan harga yang murah. Saya dah beli Shaklee 310 juta USD dan juga invest 20 juta untuk research. So kita tak payah nak research sangat-sangat sebab Roger Barnett yang genius tu, visionary leader tu dah research.
So dia kata, okay, ada lagi satu bisnes yang akan berkembang pesat selain daripada health awareness. Apa dia? Dia pecah rahsia lah tadi. Bukan tadi, hari tu. So dia kata ada satu bisnes lagi yang akan expand 50 tahun adalah teknologi. Teknologi. Siapa boleh buat teknologi? Siapa boleh cope up dengan teknologi? Okey, tapi dia kata teknologi ni terlalu pantas. Contoh dulu zaman kita dulu ada MIRC, lepas tu berubah. Nak kena ubah cepat-cepat ni. Lepas tu ada Friendster. Siapa ada akaun Friendster dulu? Lepas tu tukar Facebook. Lepas tu Facebook antara yang banyak pengguna. Lepas tu Google. Dulu Firefox. Lepas tu bertukar. MySpace saya tak pernah buka. So macam-macam. TikTok. Lepas tu penemuan baru-baru ni carian TikTok melebihi carian Google. Faham tak? Dia cepat sangat berubah. So you boleh cope up tak? Shakely, Vitally dulu 110 tahun yang lepas sampai sekarang ada Vitally. So kita ni sibuk kan. So Shakely ni is the best business. You tak payah nak sibuk-sibuk berubah. Sedangkan fashion, siapa yang buat bisnes tudung? Siapa pernah buat bisnes tudung? Adik saya pernah buat bisnes tudung. Macam mana setiap sebulan 2 bulan pun berubah. Tak sempat nak cope up dengan perubahan-perubahan tu. Dan lagi-lagilah kalau teknologi. So nak kata Shakely insya-Allah bertahan. InsyaAllah bertahan dan is evergreen business. InsyaAllah zaman anak kita, zaman cucu kita nanti insyaAllah akan bertahan. Okay. So, okay, ada lagi satu yang menyebabkan Roger buat bisnes Shakely. Apa tu Ellie? Sekejap. Dulu jual kontainer, baki duit modal, tukar pattern. Yes, tukar pattern sakit kepala fikir. So, dia kata, dia ada seorang atuk saudara pada masa tu usahawan juga. Antara mentor dia lah, great mentor dia, atuk saudara dia kata, okay, atuk saudara ni bermula daripada bawah. Dia mula dengan selling door to door and catalog company. Lepas tu jadi catalog company nombor 1 di UK. Atuk saudara dia ni. Lepas tu sebab shipping slow, dia buat shipping company. Jadi nombor 1 di UK. Ni mentor Roger lah. So dia buat consumer credit company, jadi nombor 1 di UK. Bila kiranya buat bisnes apa pun jadi nombor 1 yang di UK. Maksudnya mentor Roger Barnett ni adalah seorang yang hebat, atuk saudara dia sendiri. Dan pada masa satu sama ni, dia setiap sama dia pergi duduk dekat rumah atuk dia. Pada masa tu umur dia 13 hingga 15 tahun. So dia banyak belajar, banyak melihat macam mana atuk saudara ni buat bisnes Shakely. Buat bisnes pada masa tu. So dia kata atuk dia buat satu, bila dah tua kan, dah umur pencen, atuk dia buat satu rumah besar. And then dekat rumah besar tu, dekat bahagian depan, buka pintu ada satu bilik. Okay. Bilik tu sebenarnya setiap hari atuk dia akan masuk duduk bilik tu, ada masa-masa dia. Dan atuk saudara dia tu dapat visitor setiap hari, akan datang orang yang ramai. Orang tu datang, okay, cakap. Lepas tu atuk dia buka chat, atuk dia sign. Apa nak? Sign. Lepas tu datang lagi. Okay, sekolah, badan kebajikan, orang nak mula bisnes. So semua ni datang minta bantuan, cerita apa matlamat diorang, bisnes apa diorang nak buat, dan atuk dia tulis chat. Bayangkan tulis chat. Best tak kalau kita boleh tulis chat, kita boleh bantu orang. So daripada situ atuk dia dah bagi bilion, bukan ratus tau. Kita kalau kata orang minta bantuan kan mungkin kita boleh bagi 50, 100, paling banyak pun 200 ataupun 1000 lah. Katakan 1000 tu pun rasa macam dah banyak gila dah. Atuk menakan dia tu, atuk saudara dia tu menulis bilion chat, jumlah bilion USD kepada charity. Saya pada masa saya dengar tu, ya Allah, macam hebatnya atuk saudara ni. Pada masa tu Roger 13 tahun, dia dah ada belief system. Dia simpan kat kepala otak dia, simpan kat hati dia. Satu hari nanti aku nak jadi macam atuk saudara aku ni. Nak bantu orang, nak bagi orang happy, nak bagi orang grow.
nak bagi orang dapat manfaat. Dan antara sebab tu dia buat Shaklee dan dia kata alhamdulillah. Dia tak kata alhamdulillah, akulah kata alhamdulillah. Dan dia syukur dia syukur, dia rasa sangat amazing bila dia boleh Shaklee dah boleh bagi 3.5 bilion kepada SID leader-leader. Kita, saya, you all semua berjumlah 3.5 bilion USD dollar. Bonus. Dia happy tengok kita grow, dia happy kita tengok kita healthy, dia happy bila dia tengok kita happy. So, percaya tak? Orang yang kaya boleh bina rumah, boleh beli kereta mewah, yang tu biasa. Tapi orang kaya yang boleh memberi tu, itu luar biasa. Kita nak tak jadi orang yang boleh memberi pada orang lain di saat orang lain datang minta, di saat orang lain memerlukan. Ni kita ni nak bagi kat family pun kita berkira, kan? Adik, mak saudara, pak saudara, betul? Kan? You all mesti pastinya you all pernah sedekah, infak, bagi dekat orang lain. Apa perasaan bila kita boleh bagi? Contohnya bagi beras, contohnya bantu. Tak kisahlah apa pun, baju, happykan anak-anak yatim, happykan anak-anak tahfiz. Macam mana happy tu? Bayangkan kalau kita boleh bagi duit yang banyak, nilai yang banyak, kita tak minta macam Roger Barnett pun. Mungkin kita minta, okay, aku boleh bagi satu hari nanti, aku boleh untuk yang Muslim, aku nak berzakat 1 juta. Seumur hidup aku at least 1 juta. Contoh, nak berzakat sebulan 1,000, sebulan 10,000, sebulan 20,000. Kan? Ada masa-masa kita yang berzakat sebulan 20,000 pun. Okay. So dia kata, okay, lagi satu. Cuba bayangkan siapa yang koordinator ke atas. Mela, siapa? Mela, Ellie, siapa lagi? Yang dalam ni. Tak kisahlah, supervisor. Faiza, siapa lagi? Siapa yang dalam ni? Supervisor, Sheila, Flo. Apa perasaan you bila you tengok downline you jadi leader, dapat income 4 angka? Apa perasaan you? Happy kan? Happynya, ya Allah, happynya, syukur. Dia dulu susah, dia dulu nak beli susu anak pun tak boleh, syukurnya. Dia dulu, bayangkan kita happy tengok downline kita, team kita berjaya dalam Shaklee. Macam mana happynya Roger Barnett boleh memberi 3.5 bilion. Happy. Cuba bayangkan, okay, sekarang ni yang belum supervisor, bayangkan you supervisor, ada anak-anak yang boleh capai 3 angka. Dan you senior supervisor, you lahirkan leader. Ada orang bawah you yang dapat 4 angka. You coordinator, ada 3 orang bawah you yang dapat 4 angka. You master coordinator, ada 13 orang, 15 orang, 17 orang yang bawah you dapat capai impian diorang. Dapat bonus 4 angka, 5 angka, cuba bayangkan. Perasaan yang tidak dapat digambarkan, perasaan yang sangat hebat yang tidak dapat digambarkan. Happy. Saya tak minta pun. You all tak payah bagi apa, tak payah bagi hadiah, saya tak minta semua tu. Bagilah hadiah dekat downline you. Saya kejayaan, hadiahkan saya kejayaan. Kejayaan you all dah cukup untuk saya. Tak percaya tanya upline. Cukuplah kejayaan. Tak payah nak bagi hadiah apa, I tak minta. Okay. Saya cuma minta redha Allah, saya minta you all berjaya. Okay. So, nampak tak? Roger start 13 tu dia ada intention, ada niat. Ada big heart dia, sebab saya kata Roger Barnett seorang yang berjiwa besar. Dia nak buat Shaklee ni, nak bantu orang lain berjaya, nak bantu orang healthy, nak bantu orang happy, nak bantu orang growing. Dan bila you buat business Shaklee ni, okay, you buat business Shaklee you dapat sihat, betul tak? You buat business Shaklee you dapat jadi cantik. You buat business Shaklee ni you dapat jadi kaya. Dan you buat business Shaklee ni you dapat positive circle, betul tak? Positive circle. Saya pernah jumpa orang yang dalam bisnes lain datang, dia kata tak pernah jumpa circle bisnes yang cukup positif. Dia pernah join bisnes lain tapi negatif, dengki. Tapi dalam Shaklee dia tak jumpa benda tu. Benda yang tidak dapat dijual beli. So benda-benda ni lah yang ada dalam Shaklee yang you kena pegang dan you kena embrace betul-betul. Kalau you jual tudung,
Saya bukan nak komen orang jual tudung, tak. Saya bagi contoh sebab apa tu, saya pernah involve dalam bisnes tudung. You jual tudung, mungkin you dapat cantik je. Ataupun you dapat kaya, tapi tak semestinya sihat. Tapi dalam checklist semua you dapat sihat, cantik, kaya, apa lagi, positive circle, insyaAllah semua you dapat. Kalau you niat, kalau untuk Muslim you niat untuk akhirat, you dapat dunia dan akhirat. Okay, best tak? So, and then, okay, next adalah Shakli ni, semua orang cantik, you cantik lah, okay. So next adalah dia kata Shakli ni selalu kalau kerja, kita kena fit your life to the business. Kita kena fit our life to the career. Contoh, kalau kita kerja office, kita kena kerja 8 hingga 5 petang. Mungkin sampai malam. Kita kena fit life kita kepada career kita. Tapi kalau business ni, business fit to our life. Kan? Katakan sibuk lah suri rumah. So kita fit business. Okay, you ada masa berapa? Sehari 2 jam. Katakan 2 jam untuk fully business, tak ada kacau benda lain. So kita boleh adjust. Okay, masa saya kerja dulu, saya buat apa? Setengah jam saya bangun awal sikit, tahajud, 30 minit untuk tulis blog pada masa tu. Saya mula dengan blogging. So setengah jam lagi saya guna masa lunch. Nampak tak, kita business fit to our life. Kemudian saya balik lewat sikit setengah jam sebab kalau balik kat rumah anak-anak dah kacau, tak sempat nak business, contoh. Okey, kemudian malam 30 minit, 2 jam total, dan dengan 2 jam tu alhamdulillah Allah izinkan saya naik master coordinator. Macam tu juga sekarang. Okey, katakan tak kerja, suri rumah, sibuk sentiasa, you fit Shakli business to your life. Contoh anak kecil, anak bangun lewat sikit. So you mula awal. Anak tidur tengah hari, you mula tengah hari. Faham tak? Boleh adjust. Dan Shakli ni sangat senang. You pergilah mana-mana pun, tak percaya tanya master-master yang travel tu, Master Ainul suka travel, Master Ainul ada kan, suka travel. Bisnes Shakli berjalan macam biasa. Kalau bisnes lain kena tutup kedai sebab nak travel. Kalau you ada, ayah saya pernah ada bisnes kedai minyak, nak raya pun tak boleh. Kita setiap happy boleh raya sambil menjual. So dia kata dia kata tadi menambah keyakinan tak? Menambah keyakinan tak? So, cuba cakap, ada yang bertambah yakin tak dengan Shakli? Shakli is the best business. Adakah anda bertambah yakin? Betul. Yes, saya. Ya, bertambah yakin. Dan sebenarnya yakin saja tidak cukup. Bila yakin, you kena ada action. You kena ada action, you kena grow your group. Yakin tapi duduk saja tak jadi, you kena grow your group. Cuba you tulis dekat buku you, masing-masing ada buku. Roger Barnett, dia cabar untuk lahirkan 1 tahun ni, untuk lahirkan setiap anda kan, setiap supervisor lahirkan 3 leader di bawah. So dah jadi coordinator. So by the end of the cycle bermula April kan. So end of cycle you ada 3 orang leader, so you coordinator. Jangan daripada tahun lepas pun 3 tahun yang lalu supervisor, tahun ni supervisor, tahun depan supervisor, sampai bila supervisor. So kalau you nak bisnes yang boleh diwariskan, you kena berkembang dan sampai master coordinator. Okay, itu pesanan saya yang pertama. Yang kedua, kalau siapa yang belum yakin betul-betul lagi, buat istikharah. Saya tak takut kalau you all istikharah tiba-tiba bukan Shakli. Saya tak takut. Sebab bila you istikharah, you akan enjoy business, you tak kisah apa jua cabaran, you akan buat yang terbaik. Kan? So lepas ni istikharah. Macam saya cerita tadi, saya istikharah berkali-kali dan 3 event penting tu. Okay, so next adalah masa tu Helen tanya Shakli, Helen tanya Roger Barnett, you makan Shakli tak? Ni untuk kita yang nak buat bisnes Shakli. You kena in love dengan produk. Pesanan yang ketiga kan, you kena in love dengan produk. You kena in love dengan produk betul-betul, jatuh cinta betul-betul. Macam mana nak in love dengan produk? Kena konsisten. Makan produk, konsisten, tambah setiap masa. So Roger Barnett saya pernah jumpa pada masa di Dubai, first trip saya. Nak cerita Allah rezekikan breakfast dekat dia.
minum petang pun dengan dia. Dia makan satu genggam. Makan. Dia bukan sekadar menjual. Dia betul-betul jatuh cinta dengan produk. Dia kata apa saja yang Shaklee buat, makan. Apa saja yang Shaklee buat, consume. Kena yakin sebab research, diorang buat research, diorang bukan sekadar simple-simple jual. Tak. Dia buat research dan dia in love dengan produk-produk Shaklee. Dia pakai use. Dan dia cerita setiap 3 bulan sekali, quarterly, diorang ada dipanggil apa? Anugerah pekerja cemerlang. Yes, apa saja Shaklee jual, beli. You nak yakin, you kena nampak kesan dulu. Pada masa tu, dia kata bila apa tu? Ada yang dah kerja dengan Shaklee 30 tahun, 40 tahun kan. Bila di compare wajah masa mula masuk kerja dengan lepas 30 tahun sama. Sebab apa? Shaklee. Macam Master Yani cakap lah, Master Yani cakap kan, kawan-kawan dia bila dia dah buat video, orang cakap, alah muka Yani memang dulu lagi macam tu. Faham tak? Maksudnya apa? Tak tua lah, tak nampak tua. Bukan macam kalau kata kita tengok orang lain macam Master Ainul kan, dia ada perubahan sebelum dan selepas. Sebelum tu kusam, stres, sebab anak selalu sakit. Lepas tu lepas master jadi macam remaja. Nampak tak beza? Ada orang ada macam tu, ada orang dia nampak sama sebab dia stay younger longer. Nampak tak? Kalau you betul-betul you nak dapat kesan, you kena makan Shaklee betul-betul. In love betul-betul dengan produk, konsisten. Nak jatuh cinta kena konsisten. Nak konsisten kena makan Shaklee betul-betul lah. Okay. Right. Okay. So dia kata, okay, saya kata tadi, so Shaklee adakah Shaklee adalah bisnes yang betul? InsyaAllah yang betul. Cumanya cabaran tetap ada. Jangan rasa macam okay, bisnes yang betul dah, tak payahlah, tak ada cabaran lah. Cabaran tetap ada lah, apa-apa jual bisnes tetap ada. So dia kata dia seorang yang berjaya kan, dia bergaul dengan orang-orang yang memang berjaya juga. Dia kata nobody, no single entrepreneur, Tony Fernandez ke, Mark Zack ke, Elon Musk ke, Richard Branson ke, no one have a straight up. Tidak ada orang yang hari ni buat terus berjaya. Pasti ada turun naik. Macam Shaklee juga. Macam you buat bisnes Shaklee, pasti ada ujian. Pasti ada ujian. Mungkin ada orang kata, saya dah buat Shaklee 3 tahun, saya dah buat Shaklee 5 tahun. Macam Shaklee ni tak sesuai untuk saya lah. Orang lain dah master coordinator. Saya dulu dah naik senior co, lepas tu turun balik. Macam tak sesuai lah. Itulah cabaran dalam bisnes. Pasti ada turun naik. Saya dah master ni pun masih ada turun naik. Itu namanya bisnes. Itu adalah lumrah, normal. So cabaran pasti ada, that's life. Yang penting kita enjoy, kita ada pengajaran dan pelajaran. Kalau ada sesuatu berlaku, kita tanya, it is fatal? Adakah dia boleh menyebabkan kematian? Tak ada. So hadapinya. It is going to be permanent? Terus cabaran bisnes pasti ada. Bukan saya kata malam ni yakin lepas tu tak ada cabaran. Tak. You pasti akan ada cabaran. You consistent. You kena grow your business consistently. Terus semangat. Kalau rasa macam tak semangat, biasalah kita manusia, ada masa semangat, ada masa tak semangat. So jumpa upline. Rapat dengan upline. So ada 2 video. Okay, 2 video. Lepas ni, daripada video ni kita share apa pengajaran yang you all dapat daripada 10.30 insyaAllah kita berhenti daripada video ni. Video ni sangat deep. Saya sangat terpukul lah bila tengok first time video ni, macam pada masa saya diuji. Saya bukan kata tidak diuji dalam bisnes. Even upline kita Master Roslan berkali-kali dah diuji turun naik dalam bisnes. Tapi yang penting kita enjoy. Kejap saya kongsi. Tengok betul-betul. Dan hayati. Bismillahirrahmanirrahim.
sesuatu tak dalam video tu? Cuba komen apa yang anda dapat. Cuba komen. Every drop of water matters. Betul. Cuba komen. Yes. Lagi-lagi. Cuba komen. Saya cakap banyak ni. Cuba komen. Ataupun siapa nak unmute, nak share sesuatu boleh. Terima kasih Diana. Tekanan tu yang buat kita lagi strong. Betul. Cabaran lebih menguatkan. Betul. Okay. Terus kuat. Terus langkah. Lagi. Oh, tidur ke? Good things take time. Betul. Lagi. Siapa yang komen bagi pengajaran ni, insya-Allah saya doakan berjaya dalam Shaklee. Capai impian dia untuk cycle ni dan ke depan. Never give up. Ujak je kita lebih kuat. Tetap konsisten. Kejayaan bukan datang dalam masa sesaat. Kejayaan perlu effort untuk berjaya. Lagi. Ada 65 orang. Lawan semua kekuatan, ketakutan dan halangan. Yes. Lagi. Bagus Diana. 2 kali dah komen. Nanti boleh claim hadiah. Diana Musa. Okay. Terus melangkah. Jangan putus asa. Your hard work will pay off. Tiada usaha yang sia-sia. InsyaAllah kena reject pun kuat. Betul. Jatuh terus bangkit. Tiada kejayaan datang dengan mudah. Tekanan bukan untuk melemahkan. Betul lah. Lepas ni siapa rasa stres? Stres lah nak berhenti Shaklee, kita tampar. Suruh dia tampar diri sendiri. Ignore toxic people. Betul? Bangkit bertahan menuju kejayaan. Nak 1000 daya. Betul. Cepat-cepat lagi 3 orang. Kegagalan bukan lemahkan. Never give up. Never give up. Betul? Yakin, terus yakin. Galang untuk bukan melemah, namun kita nak menjadikan kita kuat. Kuat. Betul. Okay. Yakin setiap kita buat pasti berjaya. Nampak tak pengajaran kat situ? Siapa nak video tu nanti boleh minta dengan saya. Saya share dekat jutawan lah. Allah jadikan alam ni untuk kita belajar. Contoh macam bambu, Chinese bambu tadi kan. Dia mengambil masa untuk tumbuh 5 tahun. Kan? Bila mentor tanya berapa tahun? Dia kata 6 weeks. No, 5 tahun. Macam tu juga dengan bisnes Shaklee. Mungkin you buat Shaklee, you rasa dah lama dah. Setahun dah saya buat tapi tak ada nampak kesan pun. 3 tahun dah saya buat, tak ada nampak kesan pun. Sebenarnya you membina akar. Tapi bukan duk saja, maksudnya you sponsor orang. Akar tu apa? Siram pokok bunga, siram pokok buluh tu kan. Setiap hari disiram. Kalau dia berhenti siram, grow tak? Tak grow. So apa dia? 3S. Cuba catat 3S. 3S tu apa? Share tentang Shaklee. Sponsor, service, 3S kena buat. Dalam Shaklee kena buat 3S tu. Walau badai menerpa, tetap yakin dan maju ke depan tanpa lelah. USB, 3S. Cuba tulis 3S. Share, sponsor, service. Tulis dalam buku. 3S ni kena buat untuk grow dalam Shaklee. Bukan, walaupun ambil masa 5 tahun, pokok buluh tu ambil masa 5 tahun pokok buluh tu, tapi setiap hari dia kena siram. Dia tak boleh lemah semangat. Dia kena siram dan dia kena yakin. Yakin tadi dah kan? Dah tahu Shaklee boleh grow. Ramai orang dah buat 5 angka, 6 angka dengan Shaklee. Okay. Ataupun satu lagi USB. Use, kena guna, kena jatuh cinta, kena in love dengan produk. Maka jual Vivik tapi Vivik tak minum. Jual ESP tapi ESP tak lalu. Macam mana? Yes, use, share, build, kena bina. Downline. Sebulan katakan tak ramai 3 orang. Kalau dah 12 bulan 36 orang. Bina tu yang minimum lah 3. Kalau orang hebat-hebat 10 orang. So kena bina. Mungkin ada bulan yang tak ada, tapi mengalah tak? Tak, sebab kita dah ada keyakinan. Kita buat sesuatu yang kita yakin benda tu akan menyebabkan bisnes kita grow. So yakin dengan Shaklee, take action. InsyaAllah you satu hari nanti you akan thankful dekat diri you yang buat decision dan buat action untuk Shaklee. Saya berterima kasih dekat diri saya yang dulu. Terima kasih Laila sebab you decide untuk buat bisnes Shaklee betul-betul. You ambil take action, you istikharah, you decide untuk buat Shaklee betul-betul. Saya tidak pernah menyesal berhenti kejaya dulu, walaupun kejaya dulu adalah antara kejayaan yang dimimpikan di impian orang lain. Tapi bukan saya kata kejayaan saya teruk, tak.
saya kena berubah sebab saya ada anak-anak, saya nak besarkan anak-anak, saya tak cukup masa. Suami saya pada masa dulu kerja offshore, saya kata anak-anak aku siapa nak jaga. So saya kena take a big move dan saya buat istikharah. Misal tidak, sebab kita dah yakin, kita dah buat istikharah, kita dah ask Allah. So itu saja untuk sharing pada malam ni. Ada apa-apa soalan tak? You all tengok, you all komen semua bagus. Kan? Ada kan semua ada pengajaran daripada apa yang hari ni. So ada apa-apa soalan tak? Sebelum saya end the session. Okay. Sebelum saya end the session, insyaAllah untuk kelas dengan saya ni, insyaAllah saya akan buat lagi untuk next week. Doakan. Saya plan nak bawa satu tajuk Hack Your Mind. Siapa minat nak tahu Hack Your Mind? InsyaAllah next week. Okay. InsyaAllah satu ilmu NLP yang nanti kita boleh share. Timing dia nanti saya advise semula dan kita buat Zoom lah. Siapa masuk-masuk, siapa yang tak nak masuk tak kisah. Alhamdulillah saya doakan 64 orang pada malam ni semua mendapat kejayaan, bertambah yakin dan take action selepas ni. Okay. Recording tak nak bagi ni. Ada apa-apa nak tanya tak? Ada apa-apa nak tanya sebelum kita end the session? Ada tambah keyakinan, saya harap bertambah keyakinan. Lepas ni kalau kata nak istikharah lah, nak betul-betul yakin. Tak nak dah paling belakang. Okay. Boleh? Terima kasih banyak-banyak. Saya harap, saya tak minta apa-apa. Cumanya saya doakan kejayaan untuk anda semua. All the best. Kita sudahi. Tak ada soalan kan? Tak ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, itu saja untuk malam ni. Sama-sama, all the best. Harapnya malam ni dia tak boleh tidur, dia semangat. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi untuk next session. All the best semua untuk bulan ni. Salam. Yang terbaik. Saya semua. Bulan ni kena buat yang terbaik sebab bulan depan adalah new cycle. Kena bina momentum start pada bulan ni. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.